Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami, Muhammad Nur Syamil Aizil bin Selamat, Aiman Fikri bin Jamaluddin dan Muhammad Amir bin Harun telah melaksanakan satu kajian tindakan yang bertajuk penggunaan teknik memfokus dalam tajuk pembezaan. Berikut adalah abstrak yang telah kami hasilkan. Satu analisis masalah pelajar telah dilakukan terhadap pelajar kelas P3T6 bagi subjek DM025 Matematik. Masalah utama yang dikenal kelas T bagi pelajar P3T6 bagi subjek DM025 ini adalah mereka tidak mempunyai teknik atau cara yang khusus dalam menyelesaikan soalan melibatkan topik pembezaan prinsip pertama. Oleh itu, mereka cenderung untuk melakukan kesilapan dalam menyelesaikan soalan. Hal ini dapat dibuktikan daripada keputusan ujian latihan di akhir pengajaran yang diperolehi serta semakan latihan pelajar di dalam kelas semasa pengajaran penyelesaian pembezaan prinsip pertama. Analisis yang didapati daripada soalan ataupun jawapan pelajar adalah seperti berikut. Jalan kerja yang tidak teratur dan tidak jelas dilakukan oleh pelajar dalam cubaan untuk mendapatkan jawapan. Dan ada juga dalam kalangan pelajar yang tidak tahu langsung langkah pertama untuk memulakan pengiraan. Berikut pula adalah analisis antara kesilapan yang dapat dikesan semasa pelajar menjawab soalan ujian. Yang pertama, mereka tidak mempunyai pengiraan yang jelas kerana tidak memahami situasi susunan yang berlaku. Dan yang kedua, mereka sering membuat kesilapan dalam pengiraan kerana keliru dengan langkah-langkah yang perlu diutamakan. Daripada refleksi masalah yang telah dibentangkan, didapati pelajar tidak dapat menjawab soalan dan menguasai kemahiran pembezaan prinsip pertama dengan baik. Masalah ini berlaku dalam kalangan pelajar kerana mereka tidak mempunyai strategi atau langkah yang jelas untuk menyelesaikan soalan-soalan pembezaan prinsip pertama. Jika perkara ini tidak ditangani dengan baik, para pelajar akan terus mengalami masalah untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan pembezaan prinsip pertama. Pelajar juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana tidak dapat menyelesaikan masalah ini menggunakan langkah yang betul. Fokus kajian. Bagi mengatasi masalah yang telah dibentangkan, kami telah mencuba untuk memperkenalkan pelajar dengan satu pendekatan baru yang lebih tersusun dalam menyelesaikan soalan pembezaan prinsip pertama, iaitu dinamakan teknik memfokus. Teknik ini boleh dijadikan panduan kepada pelajar untuk menjawab pembezaan prinsip pertama dengan mudah dan cepat. Selain itu juga, memfokus mudah untuk diingati. Objektif umum bagi kajian tindakan kami adalah untuk meningkatkan kefahaman penyelesaian bagi soalan pembezaan prinsip pertama dengan langkah-langkah yang tersusun dan tepat. Objektif khusus ada 3. Yang pertama adalah 100% pelajar berjaya menjawab kesemua soalan dalam masa yang telah ditetapkan. Yang kedua, semua pelajar dapat menjawab lebih 70% soalan berkaitan pembezaan prinsip pertama dengan tepat. Dan yang ketiga adalah 90% daripada pelajar mampu menulis jawapan dengan tepat dan teratur bagi soalan melibatkan pembezaan prinsip pertama. Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan kami ini adalah 10 pelajar kelas P3T6 yang menghadapi masalah menyelesaikan soalan pembezaan prinsip yang pertama. Ciri-ciri pelajar yang diklasifikasikan menghadapi masalah adalah yang pertama, pelajar tersebut tidak berjaya menyelesaikan 50% daripada soalan yang dibincangkan dalam masa yang ditetapkan. Yang kedua, pelajar tidak dapat menyelesaikan 80% daripada soalan tutorial yang diberikan oleh pensyarah. Yang ketiga, pelajar gagal mendapatkan markah melebihi 50% dalam ujian topikal. Dan yang keempat adalah melalui temu bual dengan pelajar untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi. Pelaksanaan kajian tindakan kami ini adalah menggunakan model kajian tindakan yang dibangunkan oleh Chemis and McTaggart 1988. Model ini menyarankan 4 langkah kajian tindakan. Yang pertama adalah merancang, plan. Yang kedua adalah bertindak, action. Yang ketiga adalah memerhati, observe. Dan juga yang keempat adalah mereflect, reflect. Bagi tinjauan awal masalah, 4 langkah pemerhatian telah dilakukan. Yang pertama adalah memeriksa tugasan tutoran. Yang kedua, ujian topikal. Yang ketiga adalah melalui temu bual. Dan juga yang keempat adalah melalui pemerhatian. Pemeriksaan tugasan tutoran telah dilakukan pada 6 Mac 2019. Di mana pemeriksaan tugasan tutoran dalam kelas menunjukkan para pelajar tidak menyiapkan soalan tutoran
atas alasan kekeliruan langkah untuk menjawab soalan berkaitan pembezaan. Ada yang cuba menyelesaikan masalah soalan-soalan tutoran yang diberi tetapi gagal mendapatkan jawapan yang betul. Kuis topikal telah dilakukan pada 12 Mac 2019. Setelah membuat ujian, 2 orang pelajar menjawab dengan betul 3 soalan bahagian pembezaan prinsip pertama, selebihnya mendapat jawapan yang salah. Punca jawapan salah adalah kerana tidak tahu prioriti langkah pengiraan yang tersusun. Pada 14 Mac 2019, satu temubual terhadap 10 orang pelajar telah dilakukan dan didapati tiada pelajar yang mengatakan penyelesaian pembezaan prinsip pertama adalah senang. Mereka menghadapi masalah seperti tidak tahu untuk memulakan jalan kerja, kesilapan dalam penulisan jalan kerja serta masa yang tidak mencukupi untuk menyiapkan penyelesaian. Hal ini kerana pelajar tidak betul-betul menguasai penyelesaian pembezaan prinsip pertama kerana ianya memerlukan kefahaman asas matematik yang tepat jika menggunakan langkah pengiraan yang tidak tersusun. Pada 14 Mac 2019 juga, satu pemerhatian telah dilakukan. Melalui pemerhatian tersebut, terdapat 2 perkara yang dikenal pasti. Yang pertama adalah kecuaian. Terdapat banyak kesilapan melibatkan kecuaian terutama ketika melakukan singkatan kepada pengiraan melibatkan pembezaan prinsip yang pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan minat. Pelajar kelihatan bosan dan tidak berminat dengan topik ini. Perancangan tindakan. Satu teknik khas dalam penyelesaian pembezaan prinsip pertama yang diberi nama teknik more focus telah diperkenalkan. Secara umum, setiap huruf besar pada perkataan more focus mewakili langkah tertentu yang perlu diikuti oleh pelajar mengikut tertib ejaan bagi perkataan more focus itu sendiri. Berikut adalah contoh soalan bagi soalan yang melibatkan pembezaan prinsip yang pertama. Terdapat 4 langkah di dalam teknik more focus. Yang pertama adalah modify, more. Formula asal pembezaan prinsip pertama adalah seperti yang dapat kita lihat di dalam skrin. Fokus langkah pertama adalah untuk mengubah suai fungsi fx yang diberi dalam soalan kepada fungsi fx plus h. Sebagai contoh, diberi fx equal to 1 over 3x plus 5. Dia akan menjadi fx plus h equal to 1 over 3x plus h plus 5. Langkah kedua adalah formula. For. Pelajar perlu menggunakan formula pembezaan prinsip pertama, SBS, seperti yang dapat kita lihat di dalam skrin. Yang ketiga adalah langkah yang diberi nama cancel off. Core. Memerlukan pelajar melakukan pengiraan yang melibatkan pengembangan dan penghapusan, seperti yang dapat kita lihat di dalam skrin. Dan langkah yang terakhir adalah substitute, S. Langkah terakhir melibatkan penggantian h equal to 0 ke dalam fungsi yang diperoleh dari langkah yang sebelumnya. Pelaksanaan kajian tindakan ini adalah melalui 4 fasa. Fasa yang pertama adalah ujian pra. Fasa kedua adalah pengajaran teknik more focus. Fasa ketiga adalah ujian pasca dan fasa keempat adalah analisa keputusan ujian. Bagi fasa pertama, satu set soalan pembezaan prinsip pertama yang terdiri daripada 3 soalan diberikan kepada 10 orang pelajar kelas P3.6. Pelajar diminta menyelesaikan soalan tersebut menggunakan pengetahuan sedia ada. Pelajar dipantau cara penyelesaian mereka ketika menjawab soalan. Jawapan pelajar disemak dan diberi markah mengikut skema jawapan. Bagi fasa kedua, pelajar diajarkan penyelesaian pembezaan prinsip pertama menggunakan teknik more focus. Pelajar diminta menyelesaikan 2 soalan berkaitan pembezaan prinsip pertama menggunakan teknik more focus seperti yang diajar. Pada fasa ketiga iaitu ujian pasca. 3 soalan pembezaan prinsip pertama, mudah, sederhana dan susah, diberikan kepada 10 orang pelajar yang terpilih. Pelajar diminta menyelesaikan soalan tersebut menggunakan teknik more focus. Pelajar dipantau cara penyelesaian mereka ketika menjawab soalan. Jawapan pelajar disemak dan diberi markah mengikut skema jawapan. Pada fasa terakhir iaitu fasa keempat, jawapan pelajar bagi kedua-dua ujian pra dan ujian pasca disemak dan diberi markah mengikut skema jawapan. Pencapaian pelajar dari segi markah bagi kedua-dua ujian pra dan ujian pasca direkodkan dalam jadual bagi tujuan pembandingan. Carta palang 1 menunjukkan analisa perbandingan skor ujian pra dan ujian pasca. Seperti dilihat, bagi kesemua 10 pelajar yang mengambil ujian,
Skor bagi ujian pasca adalah sama ada sama atau melebihi skor bagi ujian pra. Carta palang 2 pula menunjukkan analisa perbandingan masa yang diambil bagi penyelesaian ujian pra dan ujian pasca. Bagi kesemua 10 pelajar yang mengambil ujian, masa yang diambil oleh pelajar untuk menjawab ujian pasca adalah lebih pendek berbanding masa yang diambil oleh pelajar untuk menjawab ujian pra. Menerusi pemerhatian pensyarah, pelajar kelihatan amat berminat dengan teknik penyelesaian soalan berkaitan perbezaan prinsip pertama menggunakan teknik Monofokus. Mereka menyatakan bahawa teknik ini lebih mudah difahami kerana langkahnya lebih jelas. Hal ini menunjukkan teknik Monofokus telah berjaya dikuasai oleh semua pelajar tersebut. Merujuk kepada carta palang 1, dapat disimpulkan bahawa kelemahan pelajar adalah dalam menyelesaikan soalan perbezaan prinsip pertama. Terdapat seorang pelajar yang masih memerlukan masa yang sedikit panjang, iaitu melebihi 15 minit dalam menyelesaikan soalan. Hal ini mampu diatasi jika latihan teknik Monofokus dilakukan dengan lebih kerap oleh pelajar tersebut. Rumusan pemerhatian. Masalah pembelajaran pelajar yang ditunjukkan melalui tingkah laku pembelajaran pelajar pasif telah dapat diatasi. Situasi kurang minat dalam diri pelajar terhadap topik pembezaan prinsip pertama telah dapat dikurangkan melalui peningkatan keyakinan mereka dalam menjawab soalan yang berkaitan. Pelajar-pelajar ini telah berjaya menjawab dengan lebih tenang, cepat dan tidak cuai apabila mengaplikasikan teknik Monofokus. Di akhir kajian, pelajar telah menunjukkan peningkatan yang baik dalam kemahiran menyelesaikan soalan berkaitan pembezaan prinsip pertama. Sebagai contoh dari aspek markah, kesemua pelajar telah berjaya mendapatkan markah 100% dalam ujian pasca berbanding hanya 3 orang pelajar sahaja yang berjaya mendapat markah melebihi 70% dalam ujian pra. Pelajar sudah mempunyai keyakinan diri dalam menjawab semua soalan dalam topik pembezaan sehingga mampu berdikari membuat latihan tutorial dan soalan PSPM yang lepas dengan baik. Hasil dari keputusan kedua-dua ujian pra dan pasca yang dilakukan menunjukkan mereka dapat menyelesaikan soalan dalam masa yang lebih singkat menggunakan teknik Monofokus ini. Kajian tindakan ini telah memberi kesan yang positif kepada pelajar dalam meningkatkan prestasi dan minat belajar mereka dalam subjek matematik. Pelajar menjadi lebih bersedia dan yakin untuk menghadapi peperiksaan PSPM. Pengajaran pensyarah menjadi lebih berkesan dan boleh menggunakan teknik yang sama iaitu teknik Monofokus ini untuk kecemerlangan pelajar-pelajar sesi akan datang. Berikut adalah rujukan yang kami gunakan bagi kajian tindakan kali ini.